ini kita perhatikan Tengku Jan kembali semula di bahagian depan, diikuti dengan Mark Darwin kedudukan yang kedua, ketiga Semeng Hui. Mereka kembali beraksi di trek perlombaan yang sama. Kedudukan yang keempat Wong Yu Chong, Kenny Lee yang memenangi perlombaan berada pada kedudukan yang kedua perlombaan pertama. Memulakan saingan perlombaan kedua ini di petak yang kelima. William Ho berada di kedudukan yang keenam, walaupun beliau memenangi perlombaan pertama menggunakan format reverse grid untuk 6 petak awal. Jadi peluang terbuka kepada Tengku Jan Lee. Tengku Jan Lee pasti akan menunjukkan sesuatu yang lebih baik pemanduannya untuk peluang terakhir, kerana berdasarkan catatan masa beliau tidaklah melakar catatan masa yang lebih baik, tetapi ternyata beliau untuk cuba memberikan tentangan untuk peluang yang terakhir ini. Jadi itulah antara kedudukan yang kita perhatikan. 13 pelumba yang berada di atas trek, di atas lita untuk teruskan persaingan yang terakhir ini. Kereta 33 yang seringkali menjadi tumpuan Semeng Hui. Semeng Hui mewakili MFCS Sports Racing Team berada di petak yang ketiga. Jadi Semeng Hui juga menamatkan saingan di kedudukan yang ketiga perlombaan yang pertama dengan diikuti kedudukan seterusnya kereta nombor 21 Wong Yu Chong. Wong Yu Chong perlombaan yang pertama tadi berada di kedudukan yang keempat. Kenny Lee ialah pelumba yang menamatkan perlombaan pertama tadi di kedudukan yang kedua. Kenny Lee dengan 16 minit 59.202 saat itu yang telah dilakukan oleh Kenny. Sementara itu inilah William Ho yang memenangi perlombaan pertama, tetapi kini perlombaan yang kedua akan bermula di petak yang ke-6. Syafiq Ali petak ke-7. Syafiq Ali untuk perlombaan ini tidak menunjukkan satu prestasi yang agak baik, tetapi kita mengharapkan Syafiq Ali akan bangkit untuk perlombaan yang kedua ini. Syafiq Ali kedudukan yang ke-7. Petak 8 Ong Chi Yong. Ong Chi Yong mewakili Dream Chaser. Kereta 63 Kifli Othman di petak 9 untuk perlombaan yang kedua. Kifli Othman dengan 17 minit 14.409 untuk perlombaan yang pertama. Manakala kereta nombor 3 ini ialah Freddy Ang. Freddy Ang berada di petak yang ke-10. Agak ke belakang sedikit kedudukan Freddy Ang ini. Seterusnya kereta 88 Akina Teo. Akina Teo berdasarkan catatan masa perlombaan pertama 17 minit 23.743 saat. Manakala 68 petak 12 ialah Lim Chun Beng. Tim fokus tetap itu yang diwakili oleh Tim Chun Beng, petak yang ke-12. Dan yang ke-13 Siu Mun Yu, kereta nombor 4. Jadi kita akan melihat, sememangnya ini yang dinanti-nantikan oleh peminat untuk menyaksikan Toyota Gazoo Racing Festival, kerana pelumba-pelumba berpengalaman akan beraksi. Terutamanya kita nak berikan tumpuan di kedudukan yang depan sekali, iaitu Tengku Jan Lee, kereta nombor 12 yang sememangnya akan diberikan tentangan oleh Mark Darwin. William Ho juga walaupun bermula di petak yang ke-6, tapi beliau juga berkemampuan untuk melonjak naik, kerana beliau juga antara pencabar untuk mata keseluruhan. Begitu juga dengan Syafiq Ali. Syafiq Ali keseluruhan mengumpul 60 mata, tetapi petang ini beliau memulakan di kedudukan yang ke-7 di pertengahan. Dia nak dibandingkan dengan Tengku Jan Lee. Jadi bagaimanakah strategi yang akan digunakan oleh setiap pelumba? Adakah akan terus memintas di selekoh yang pertama, pusingan pertama, ataupun hanya akan mengekori di bahagian belakang? Tetapi saya percaya mungkin juga akan berlaku pergelutan di awal saingan, kerana setiap pelumba ini mempunyai kemampuan tersendiri. Mereka mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam perlumbaan. Jadi dengan trek yang laluannya agak pendek, ada agak sukar untuk mintas sekiranya tidak menggunakan peluang di awal perlumbaan ini. Hanya 20 minit yang diberikan, tetapi atau 13 pusingan yang perlu dilengkapkan oleh setiap pelumba. Jadi 3 minit lagi akan dilepaskan untuk 13 pelumba ini
yang akan membuat formation lap terlebih dahulu, satu pusingan awal sebelum mereka akan bersaing dalam perlumbaan sebenar untuk Super Sporting race yang kedua, perlumbaan yang kedua. William Ho telah memenangi perlumbaan yang pertama, diikuti dengan Kenny Lee, Semeng Hui, Wong Yu Chong di kedudukan yang keempat, perlumbaan yang pertama. 5 Mark Darwin, Tengku Janli kedudukan yang keenam, Safiq Ali 7, Ong Chi Yong 8, 9 Kefri Othman, 10 Freddy Ang, Akina Teo kedudukan ke-11, 12 ialah Lim Chun Beng dan 13 Seo Moon Yeo. Itu keputusan perlumbaan pertama, tetapi perlumbaan kedua ini sebarang kemungkinan boleh berlaku, terutamanya pelumba yang kita saksikan ini, kereta nombor 12 Tengku Jan. Beliau mempunyai kemampuan. Tengku Jan ada pengalaman. Tengku Jan juga ingin memastikan perlumbaan yang terakhir ini ingin berada di podium selaku juara. Jadi segala-galanya akan terjawab selepas 20 minit ataupun 13 pusingan yang akan dilakukan oleh 13 pelumba yang berada di trek. Seperti biasa, kita mengharapkan juga tidak akan berlaku sebarang kemalangan ke atas setiap kereta yang beraksi ini, untuk melihat kemampuan sebenar mereka untuk melengkapkan perlombaan yang kedua ini. Jadi siapa akan dinobatkan juara itu antara persoalan. Namun pada bila-bila masa mereka akan dilepaskan. Semeng Hui berada di belakang Tengku Jan, tetapi berada di petak yang ketiga, kereta nombor 33. Bersebelahan dengan Semeng Hui ialah Wong Yu Chong. 1 minit lagi, debaran semakin terasa. Mereka akan dilepaskan selepas ini. Sudah pun bersiap sedia. Tidak akan berlaku pecutan awal kerana mereka sekadar untuk membuat satu pusingan awal sebelum kembali semula ke petak ini, ke petak asal, berdasarkan keputusan perlumbaan yang pertama. 6 kedudukan teratas bermula dengan reverse grid, manakala kedudukan ke-7 hingga 13 berdasarkan keputusan perlumbaan yang pertama tadi. Jadi seakan akan mendapat isyarat untuk setiap pelumba, 13 pelumba akan bergerak untuk membuat satu pusingan awal terlebih dahulu. Mereka telah pun mengharungi pusingan kelayakan terlebih dahulu untuk memastikan kedudukan petak permulaan, kemudian berdasarkan keputusan yang pertama, perlumbaan pertama, dan kini mereka kembali beraksi membuat perhitungan. Jadi tidak akan berlaku perubahan kedudukan kereta yang bergerak sekarang, kerana ini hanyalah formation lap. Tidak akan boleh membuat pintasan ataupun memotong rakan di bahagian depan. Ada mereka akan membuat satu pusingan dan akan kembali semula ke grid, ke petak masing-masing mengikut apa yang telah ditetapkan. Bermula dengan Tengku Janli, diikuti dengan Mark Darwin kedudukan yang kedua, petak 3 Semeng Hui, petak 4 Wong Yu Chong, petak kelima Kenny Lee, 6 William Ho, petak 7 ialah Safiq Ali, Ong Chi Yong di kedudukan yang ke-8, petak 9 Kifli Othman, Freddy Ang, petak 10. Petak 11, Akina Teo, Lim Chun Beng, petak 12. Dan petak 13 ialah Seo Moon Yeo. Inilah 13 pelumba yang akan menyajikan perlumbaan yang persaingan yang pasti hebat. Terutamanya Tengku Janli diikuti dengan Mark Darwin yang tidak akan melepaskan peluang untuk berada di depan terlebih dahulu. Begitu juga dengan Semeng Hui, Wong Chiu Yong juga akan memberikan cabaran untuk persaingan melonjak untuk berada di kedudukan di depan. Jadi sememangnya pelumba yang akan bermula di petak depan mempunyai kelebihan, tetapi mereka perlu memberikan tumpuan fokus yang tinggi, terutamanya sebaik bermulanya persaingan perlumbaan nanti untuk pusingan pertama, kerana masing-masing akan terus meningkatkan kelajuan, akan terus mengasah memberikan tekanan, mencari peluang untuk berada di depan selaku pendahulu. Jadi kita akan menanti 20 minit akan diharungi atau 13 pusingan, 13 pelumba dalam kategori Super Sporting
yang akan dilepaskan pada bila-bila masa. Tengku Janli mengetuai, diakhiri dengan Seo Moon Yeo di kedudukan yang ke-13. Jadi syarat seakan-akan akan dilepaskan buat kesemua pelumba untuk kategori yang terakhir ini untuk hari yang kedua Toyota Gazoo Racing Festival, dan telah pun dilepaskan. Tengku Janli terlebih awal di depan, begitu juga diikuti dengan Mark Darwin, Semeng Hui kedudukan yang ketiga. Untuk selekoh yang pertama masih kekal di kedudukan masing-masing. Mereka tidak mahu terlalu kopoh untuk melonjak naik di kedudukan lebih awal kerana sekiranya berlaku kemalangan ia akan merugikan peluang untuk setiap pelumba. Namun kita berikan tumpuan, Tengku Janli masih di depan. Mark Darwin, wah, ada sedikit asakan dari kereta 39 iaitu William Ho ke atas Kenny Lee yang lebih laju melonjak. Namun peluang cuba digunakan oleh Semeng Hui. Kita perhatikan Semeng Hui cuba diasak oleh Wong Yu Chong di kedudukan yang keempat. Ruang yang tidak ada oleh setiap pelumba. Selekoh ini agak sukar. Inilah kenderaan yang dipandu oleh Semeng Hui kedudukan yang ketiga. Agak ketinggalan sedikit di belakang Mark Darwin. Jauh meninggalkan dua pelumba di depan iaitu Tengku Jan dan juga Mark Darwin lebih selesa di depan. Kerana ada pergelutan di antara Semeng Hui, Wong Yu Chong di kedudukan yang ketiga dan juga keempat. Jadi mereka kembali bersaing untuk mencari peluang untuk melengkapkan. Jump start telah pun dilakukan. Itu jelas berlaku ke atas kereta nombor 25. Jadi Mark Darwin telah pun melakukan jump start. Jadi untuk pusingan yang pertama ini, ia masih lagi kekal milik Tengku Janli dengan 1 minit 19.738 san. Ada beberapa perubahan kedudukan, terutamanya kedudukan yang kelima. Bagaimana William Ho naik kedudukan yang keempat, tetapi tiga kedudukan teratas masih kekal. Tengku Jan, Mark Darwin, Semeng Hui. Di belakang Semeng Hui sudah pun William Ho naik satu kedudukan, meninggalkan Wong Yu Chong. Begitu juga dengan Kenny Lee. Kita perhatikan imbasnya pada awal pusingan itu, yang mana cuba ada tekanan di sini antara Semeng Hui, kemudian dipintas oleh kereta 39 William Ho yang telah pun memintas kedudukan Wong Yu Chong. Walaupun cukup mendebarkan, banyak kereta yang cuba untuk masuk memintas kedudukan Semeng Hui ini. Tetapi ini kelompok yang kedua. Kelompok hadapan terarah kepada Tengku Jan dan juga Mark Darwin yang jauh meninggalkan Semeng Hui di kedudukan yang ketiga. Jadi ada perubahan. Walaupun kereta nombor 5 mungkin dipersalahkan Mark Darwin kerana melakukan jump start pada awalnya. Namun perhatikan, Tengku Jan tidak melepaskan peluang pada awal ini untuk terus memandu laju di bahagian depan. 1.19.738 dilakukan oleh Tengku Jan untuk pusingan pertama. Mereka baru saja lengkap untuk pusingan yang kedua. Mark Darwin kedudukan yang kedua. Sambil itu ada asakan yang cuba dilakukan oleh kereta nombor 39. Kita perhatikan William Ho cuba untuk masuk memintas Semeng Hui, tetapi Semeng Hui cepat untuk menutup ruang itu untuk kekal kedudukan yang ketiga. Jadi pergelutan lebih terarah kedudukan antara ketiga dan juga keempat. Begitu juga di belakang Wong Yu Chong juga, iaitu kedudukan yang ke-6. Kereta nombor 38 tidak jauh kedudukan. Kita perhatikan Semeng Hui agak bahaya kedudukannya kerana William Ho terus mahu memberikan tekanan. Juga ada pergelutan di antara Semeng Hui dan juga William Ho. Jadi kereta Semeng Hui sudah pun mengalami kemalangan. Gagal untuk mengawal apabila diasak oleh William Ho pada pusingan yang ketiga ini. Namun Semeng Hui seakan-akan mampu untuk meneruskan persaingan. Itulah cabaran yang perlu ditemui. Dan kini William Ho berada di kedudukan yang ketiga, diikuti dengan Wong Yu Chong kedudukan yang keempat. Kenny Lee akan berada di kedudukan yang kelima. Namun rasminya kita akan melihat selepas mereka akan melengkapkan pusingan yang ketiga ini. Cukup mendebarkan saingan pusingan yang terakhir. Tetapi inilah kereta nombor 39 William Ho yang telah memintas kedudukan Semeng Hui, kerana Semeng Hui yang diasak dari belakang oleh William Ho. Dan inilah kedudukan terkini. Tengku Jan kekal selaku pendahulu. Mark Darwin, William Ho naik di kedudukan yang ketiga. Boy Wong ataupun Wong Yu Chong. Inilah kereta yang sememangnya saya percaya Semeng Hui tidak berpuas hati dengan kedudukan ini kerana diasak rapat oleh William Ho. Tetapi kita perhatikan kawalan yang tidak kemas kerana diberikan tekanan di bahagian belakang. Dan peluang digunakan oleh William Ho dan juga Wong Yu Chong untuk memintas kedudukan
Semeng Hui yang kini jelas berada di kedudukan yang ke-13. Kedudukan terakhir selepas terpaksa bergelut untuk kembali semula memberikan saingan kepada lain-lain pelumba. 39 inilah yang menjadi musnah untuk Semeng Hui, tetapi beliau bijak menggunakan peluang ini. William Ho berada di kedudukan yang ketiga, tetapi Semeng Hui menggelengkan kepala. Sememangnya tidak berpuas hati, tetapi inilah yang terpaksa ditempuh oleh Semeng Hui kerana terpaksa masuk ke pit sekadar dengan 2 pusingan. Tetapi kita nak berikan tumpuan pula kepada pelumba yang sedang berlangsung ketika ini. Di bahagian depan jelas ada 2 kereta yang meninggalkan jauh, iaitu Tengku Janli dan juga Mark Darwin, kereta nombor 25. Tetapi kedudukan 21, Wong Yu Chong juga terus cuba untuk memberikan tekanan, tapi agak jauh seketika berdepan dengan William Ho di kedudukan yang ketiga. Kereta 39 ini ialah William Ho yang melanggar dari bahagian belakang kereta Semeng Hui yang terpaksa meninggalkan trek untuk melupakan perlombaan yang kedua ini. Kenny Lee pula berada di kedudukan yang kelima, kereta 38. Manakala kelihatan ketika ini Wong Chu Yong di belakang beliau ialah Kenny Lee. Kifli Osman juga mengikuti rapat. Syafiq Ali tidak terkecuali turut memberikan saingan. Begitu juga dengan Freddy Ang yang kereta di belakang sedikit itu, kereta nombor 23. Tetapi sudah ada beberapa gap yang agak jauh, terutamanya di bahagian depan. Kita akan kembali melihat di bahagian depan kerana persaingan lebih mendebarkan di pertengahan ini. Ya, di kedudukan yang keempat, bagaimana Wong Chu Yong cuba mempertahankan kedudukan yang berikan tentangan oleh Kenny Lee, kereta nombor 38. Syafiq Ali pula kekal di kedudukan yang ketujuh. Inilah ada 4 kereta yang rapat memberikan tekanan pula dengan Wong Chu Yong, Kenny Lee, Kifli Osman dan juga Syafiq Ali yang cuba untuk mengintai peluang kedudukan lebih baik. Namun kekal setakat ini selepas 5 pusingan. Tengku Jan masih kekal di depan, Mark Darwin kedua, William Ho ketiga, Wong Chiu Chong di kedudukan yang keempat. Inilah Tengku Jan yang selesa meninggalkan pencabarnya iaitu Mark Darwin. Di manakah kedudukan Mark Darwin? Kita akan menanti kerana Tengku Jan sememangnya berada pada kelas tersendiri kerana tidak ada persaingan, tidak ada tekanan ketika ini. Walaupun masih lagi boleh dikatakan banyak masa kerana 12 minit lagi diperlukan ataupun diberikan, juga dengan 8 pusingan yang perlu dilengkapkan. Tetapi ternyata sekiranya situasi ini terus berterusan, bermaksud Tengku Jan selesa di bahagian depan. Tetapi inilah kelibat Mark Darwin yang agak jauh di belakang. Gap juga agak jauh dengan 4.274 saat ditinggalkan oleh Tengku Jan Lee. Mark Darwin juga selesa di bahagian nombor 2 kerana William Ho kelompok yang kedua di bahagian belakang agak jauh. Inilah Mark Darwin yang agak ketinggalan di belakang Tengku Jan. 6 pusingan sudah pun dilengkapkan Tengku Jan Lee. Begitu juga dengan Mark Darwin yang kini menuju untuk memasuki pusingan ketujuh. Tengku Jan kekal di kedudukan yang pertama, 1 minit 16.697 saat. Wah, agak pantas catatan masa yang dilakukan oleh Tengku Jan. Manakala 5.282 saat yang ditinggalkan Tengku Jan agak jauh Mark Darwin di kedudukan yang kedua. Kereta nombor 39 ialah kedudukan yang ketiga iaitu William Ho, juga agak ke belakang ketika ini. Dah ada pun gap yang lebih jauh di antara William Ho dan juga Wong Yu Chong yang pada awalnya cuba untuk memberikan tentangan, tetapi ternyata semakin jauh ketinggalan. Tapi Syafiq Ali tidak berpuas hati ataupun masih lagi meneruskan persaingan, cuba untuk memberikan tentangan kepada Kifli Osman. 4 kereta ini yang berada dalam kelompok yang sama, 38 sebab kita lihat Kenny Lee. Di belakang Kenny Lee ialah Kifli Osman. Begitu juga dengan Syafiq Ali, kereta nombor 7. Semakin hampir mengekori Syafiq ialah Freddy Ang, kereta nombor 3 yang juga semakin hampir antara 4 jentera kereta yang berada dalam kelompok yang sama ini. Jadi Tengku Jan sememangnya semakin selesa, diikuti dengan Mark Darwin kedudukan yang kedua, William Ho ketiga, Wong Yu Chong, dan ini adalah 4 kereta yang terus memberikan tentangan sama sendiri. Kenny Lee kedudukan yang kelima, 63 iaitu kedudukan yang keenam Kifli Osman. Di belakang Kifli ialah Syafiq Ali, seterusnya ialah Freddy Ang, masih lagi kekal kelompok ini. Dan keseluruhannya setakat ini tidak ada perubahan kedudukan yang berlaku, kecuali yang terbaru ialah
Seo Moon Yu yang telah pun memintas Akina Teo untuk berada di kedudukan yang ke-10. Selebihnya kekal dengan kedudukan masing-masing. Cuba untuk memastikan mereka berada dalam momentum untuk melengkapkan 6 lagi pusingan sebelum berakhir kategori Super Sporting, kategori yang terakhir. Dan jelas bahawa Tengku Jan dari pasukan Nano Plus ini berada dengan cukup selesa 1 minit 16 seketika, tetapi pusingan ke-7 tadi ialah 1 minit 17.385 san yang telah pun dilakukan oleh Tengku Jan Lee. Tengku Jan Lee cuba melengkapkan ini antara saingan di hujung pusingan yang ke-7. Jadi kereta 33 dan juga 39 sudah pun 33 terutamanya Seming Hui sudah tidak berada di track pada awalnya, sudah dilanggar oleh William Ho. Dan inilah kelibat Tengku Jan Lee. Di belakangnya agak jauh ialah Mark Darwin yang masih lagi kekal untuk memberikan tentangan walaupun agak sukar untuk memintas kedudukan Tengku Jan Lee. Namun 5 pusingan lagi masih lagi terbuka buat Mark Darwin untuk memberikan tentangan kepada Tengku Jan. Inilah Mark Darwin. Mark Darwin berada pada kedudukan ke-7 selepas 3 pusingan. Sambil itu kereta 38 Kenny Lee. Di belakang Kenny Lee ialah Kifli Othman. Kereta 63 yang baru saja melintasi diikuti dengan Syafiq Ali. Di manakah kedudukan Freddy Ang yang awalnya tadi memberikan tekanan kepada Syafiq Ali namun kini tidak kelihatan. Kereta nombor 3 Freddy Ang yang semakin jauh ditinggalkan. Ini 4 kereta yang bersiasat bermula dengan Boy Wong ataupun Wong Yu Chong, diikuti Kenny Lee, Kifli Othman dan juga Syafiq Ali. Mereka sememangnya sentiasa 4 kereta ini tidak jauh gap di antara mereka. Namun di bahagian depan semakin sukar untuk mereka berikan tentangan, tetapi mereka mahu melengkapkan untuk memastikan tiada sebarang kemalangan berlaku. Itu yang lebih penting. Inilah kelibat yang agak jauh ditinggalkan ketika ini Freddy Ang. Di belakangnya ialah Ong Chi Yong yang cuba untuk memberikan tekanan. Jadi 9 pusingan telah pun lengkap. Selesai untuk kesemua pelumba, hampir kesemua pelumba sudah pun melepasi pusingan ke-9. Terutamanya di bahagian depan Tengku Jan Lee terus menguasai perlumbaan ini. Tidak ada banyak perebutan yang berlaku. Selebihnya di bahagian tengah ini perebutan yang keempat, 5, 6, 7 inilah persaingan sememangnya terus berlaku di antara Wong Chi Yong, Kenny Lee, Kifli Othman, Syafiq Ali. Syafiq di belakang Kifli, manakala di depan Kifli itu ialah Kenny Lee. Jadi penantian cukup mendebarkan sebelum tamat 4 lagi pusingan untuk kategori Super Sporting. 38 kekal Kenny Lee. Kenny Lee berada di belakang yang agak jauh sedikit daripada Wong Chi Yong ketika ini. Namun di belakang Kenny Lee ialah Kifli Othman dan juga Syafiq Ali. Selebihnya ialah Tengku Jan Lee, Mark Darwin selesa di bahagian depan. Di persaingan ini mungkin akan berlaku perubahan di antara ketiga-tiga pelumba ini. Syafiq Ali kedudukan ke-7, Kifli Othman di depannya. Begitu juga dengan Kenny Lee yang terus cuba untuk mempertahankan kedudukan yang berada di kedudukan yang kelima. Namun semakin rapat asalkan yang diberikan oleh Syafiq Ali. Tetapi ini di bahagian depan. Pendahulu kita lihat bagaimana kedudukan Tengku Jan yang cukup selesa. Beliau yang pantas di depan dengan 1 minit 16.636 san. Sudah pun memasuki pusingan ke-10. Bermaksud 3 lagi pusingan perlu dilengkapkan oleh Tengku Jan Lee. Tengku Jan Lee meninggalkan jauh Mark Darwin. Begitu juga dengan William Ho di kedudukan yang ketiga. Yang keempat tadi ialah Wong Yu Chong, Kenny Lee keempat. Kelima sebenarnya, dan yang keenam Kifli Othman. Inilah kereta Kenny Lee dan juga Kifli Othman. Syafiq Ali di belakang Kenny. Bagaimana mereka berada di kedudukan yang ketujuh. Persaingan 4 pelumba ini terus dapat disaksikan. Mereka perlu bijak untuk mengawal supaya tidak berlakunya kemalangan di penghujung saingan ini, kerana hampir 2 lagi pusingan untuk lengkap perlumbaan yang terakhir ini. Tengku Jan Lee berada selaku pendahulu, manakala Mark Darwin baru mencatatkan masa yang lebih baik, tetapi ternyata beliau gagal untuk memintas. Inilah kelibat William Ho, kereta 39, 1:17.348 saat
yang dilakukan oleh William Ho dalam pusingan yang ke-11 tadi. Ini kedudukan terkini, tidak ada perubahan kedudukan sebenarnya. Sebaliknya catatan masa yang ada berbeza kalau kita perhatikan bagaimana Tengku Jan meninggalkan 6.565 saat, meninggalkan Mark Darwin di kedudukan yang kedua. Jadi inilah Tengku Jan Lee. Tengku Jan yang selesa di bahagian depan. Pusingan yang ke-11 menuju pusingan 12 yang semakin hampir untuk memastikan kejuaraan dimiliki oleh Tengku Jan di kedudukan yang kedua Mark Darwin, ketiga William Ho, keempat Wong Yew Chong. Ini ialah kelibat bagi Tengku Jan Lee. Wong Yew Chong kedudukan yang keempat, kelima Kenny Lee, keenam Kifli Othman, tujuh kekal buat Syafiq Ali. Tidak ada perubahan. Jelas bahawa semakin jauh meninggalkan kedudukan Mark Darwin. Kita perhatikan Mark Darwin cuba untuk memberikan tentangan walaupun beliau menyedari sukar untuk memintas kedudukan Tengku Jan yang berada selesa ketika ini dengan 6.873 saat. Tengku Jan berada pada kelas tersendiri ketika ini. Ini pula kedudukan yang ketiga William Ho yang masih lagi kekal mendahului terutamanya Wong Yew Chong yang agak sedikit ke belakang ketika ini, tetapi kedudukan Wong Chi Yong tidak jauh di antara Kenny Lee. Begitu juga dengan Kifli Othman kereta 63, nombor 7 juga Syafiq Ali terus memberikan asakan, tetapi Tengku Jan dengan masa terbaik 1 minit 16.583 yang agak sukar dipintas oleh lain-lain pelumba. Walaupun 1 minit 16.921 dilakar oleh Mark Darwin, tetapi ia belum cukup untuk mengekori rapat di belakang Tengku Jan yang bijak untuk menggunakan seawal saingan ini, perlumbaan ini. Beliau sudah pun berada di depan meninggalkan lain-lain pelumba. Jadi tamat untuk perlumbaan bagi Tengku Jan Lee dalam saingan pusingan Super Sporting. Apabila Tengku Jan Lee menjuarai pusingan terakhir ini untuk perlumbaan yang kedua, diikuti dengan Mark Darwin di kedudukan yang kedua, dan kini kelibat William Ho yang turut akan menamatkan perlumbaan di kedudukan yang ketiga, diikuti dengan Wong Yew Chong kedudukan yang keempat. Kenny Lee rapat di belakang kedudukan yang kelima. Enam ialah Kifli Othman, Syafiq Ali kedudukan yang ketujuh, diikuti dengan Freddie Ang kedudukan yang ke-8. Ong Chi Yong akan menamatkan perlumbaan kedudukan yang ke-9. Jadi jelas bahawa Tengku Jan sukar untuk digugat, sukar diberikan tentangan oleh lain pelumba. Jadi Mark Darwin menamatkan perlumbaan yang kedua di tempat yang kedua. Jadi tahniah buat Tengku Jan Lee, 16 minit 44.659 saat menangi untuk perlumbaan yang kedua ini. Manakala Mark Darwin di belakang agak jauh dengan 16 minit 51.573 saat, berada di podium selaku di tempat yang kedua. Namun selebihnya kesemua pelumba sudah pun menamatkan perlumbaan penuh. Kedudukan inilah yang kekal dari awal perlumbaan, walaupun persaingan awal memperlihatkan Seming Hui antara pencabar untuk menjuarai perlumbaan ini, tetapi William Ho menjadi pemusnah apabila William Ho kasak rapat Seming Hui dan menyebabkan Seming Hui terbabas. Jadi apapun pun, inilah yang berlaku dalam perlumbaan terakhir ini, perlumbaan penutup tirai untuk Toyota Gazoo Racing Festival untuk musim yang pertama ini. Jadi Tengku Jan akan masuk semula ke pit selepas selesai perlumbaan ini. Jadi kita akan melihat sekali lagi keputusan dan juga kedudukan penuh bagi setiap pelumba. 13 pelumba yang bersaing, tetapi hanya 12 pelumba kereta yang berjaya untuk menamatkan perlumbaan ini selepas Seming Hui terbabas di awal pusingan yang kedua. Jadi tahniah sekali lagi buat Tengku Jan. Begitu juga dengan Mark Darwin dan juga William Ho di kedudukan yang ketiga. Inilah kereta yang menjadi juara untuk perlumbaan yang kedua ni, yang memenangi perlumbaan yang kedua, itu Tengku Jan mewakili tim Nano Plus di Toyota Gazoo Racing Festival. Jadi Tengku Jan
hampir pasti untuk menjuarai keseluruhan pungutan mata kerana Tengku Jan. Berdasarkan 3 pusingan awal, beliau mengumpul 76 mata. Ini keputusan penuh. Tengku Jan. Kedua ialah Mark Darwin. William Ho ketiga, 4 Wong Yu Chong. Kenny Lee ke-5, 6 Kifli Othman, 7 Syafiq Ali. Ferdi Ang ke-8, 9 Ong Chi Yong. Siu Mun Yo kedudukan ke-10. 11 ialah Akina Teo. Lim Chun Beng ke-12 dan Semeng Hui kedudukan ke-13. Jadi selesai perlumbaan pusingan terakhir untuk Toyota Gazoo Racing Festival.